الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال الشاعر بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى فيعجز بدرا بذلك الحمى يجلى أنرت بالأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أحلى Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan seorang rasul dengan petunjuk dan juga dengan agama yang sebenar, iaitu agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya baginda memperzahirkan di atas pekerjaan agama sekalian, walaupun perkara yang didatangkan oleh baginda adalah merupakan perkara yang dibenci oleh kaum yang menyekutukan akan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hantarkan kepada baginda kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa akan iman, Islam dan ihsan. Maka dengan tiga perkara inilah, dengan iman, Islam dan ihsan inilah, dapat kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat kita mengetahui siapakah kita dan apakah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan tuan pengerusi majlis, yang dimuliakan para imam, Bilal dan sekalian ahli jawatankuasa Masjid Abidin ataupun Masjid Negeri, dan tak lupa kepada mereka yang terlibat dalam menganjurkan majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Abidin, iaitu Masjid Negeri pada hari ini. Seterusnya, anak-anak pelajar yang dirahmati dan diberkati sekalian, alhamdulillah, sekali lagi mari kita mengucap syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang yang penuh berkah ini, pada petang yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita akan tergolong dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak akan duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka senantiasa dikelilingi oleh para malaikat Allah dan sentiasa mereka dicucuri dengan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka-mereka yang berada dalam majlis seumpama ini, nama mereka seorang demi seorang kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan majlis yang kita adakan ini menjadi suatu majlis yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah, sebagai kebun-kebun syurga. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan riyadul jannah ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iaitulah majalisul ilmi, majlis ilmu, majlis membicarakan tentang perkara yang berkaitan dengan agama. Jadi alhamdulillah, pada petang yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, kita dikumpulkan di dalam masjid yang sebegini indah untuk memperbincangkan suatu tajuk yang berkaitan dengan perayaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menjadi suatu perkara yang kelaziman apabila kita berada pada bulan Rabiul Awal, ataupun sebahagian daripada ulama menyebutkan itu sebagai Rabiul Anwar, bulan di mana terbitnya cahaya, ialah nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya yang keluar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meliputi seluruh alam, sehinggalah mereka-mereka daripada kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit dapat melihat akan kebenaran cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka tertutup pintu-pintu langit, sehinggalah para syaitan yang asalnya dapat mengambil maklumat daripada malaikat tentang perkara-perkara yang akan berlaku, kemudian mereka dapat membaca akan apa yang tertulis pada Lauh Mahfuz. Maka sesaat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan tidak mampu lagi untuk mengetahui apakah perkara yang berlaku pada masa-masa yang akan datang. Ini adalah merupakan di antara kelebihan dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melahirkan suatu agama yang dapat menghilangkan kejahilan manusia yang pada ketika itu, sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat berada pada ketika itu dinamakan masyarakat jahiliah ataupun zaman jahiliah. Maka mereka itu bertindak, mereka itu berhukum mengikut hawa nafsu mereka. Tidak ada suatu undang-undang, tidak ada suatu peraturan yang mereka gunakan, yang mereka amalkan, yang mereka pakaikan, melainkan berdasarkan kepada keinginan hawa nafsu mereka sahaja. Sehinggalah pada zaman jahiliah, seorang perempuan mempunyai lebih daripada 10 suami. Di zaman jahiliah, masyarakat jahiliah telah tawaf di Baitullahil Haram dalam keadaan bertelanjang, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Apabila dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka segala kegelapan-kegelapan amalan manusia diperbetulkan dengan syariat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bersempena dengan kita berada dalam bulan Rabiul Anwar, Rabiul Awal, yang merupakan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
Bulan yang lain pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan satu ibadat yang besar, iaitulah ibadah puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan telah menurunkan salah satu daripada mukjizat yang besar bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan akan Al-Quranul Karim pada suatu malam yang dinamakan itu malam Lailatul Qadar. Dan pada bulan Ramadan juga Allah Ta'ala menggunakan satu malam. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikirakan, dihitungkan amalan yang kita lakukan sesaat pada malam Lailatul Qadar, jika dibandingkan dengan 1000 tahun, 1000 bulan, maka terlebih baik pada malam Lailatul Qadar tersebut. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi ulama mengatakan bahawasanya walaupun mulia, walaupun agung, walaupun besar hikmahnya pada malam Lailatul Qadar, jika dibandingkan malam kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka lebih besar kemuliaan, keagungan, kehebatan, fadilah, kelebihan malam dilahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah saban hari, saban tahun kita apabila datangnya bulan Rabiul Awal, kita mengadakan majlis-majlis yang tertentu sebagai menunjuk di atas kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya keharusan kita mengadakan majlis-majlis mahabbatur Rasul, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah diadakan sepanjang masa. Bukan hanya pada hari-hari yang tertentu, bukan hanya pada saat-saat yang tertentu, bukan hanya pada bulan-bulan yang tertentu. Sewajarnya kita mengadakan majlis sambutan seumpama ini pada segenap ketika dan saat, supaya tujuannya untuk menambahkan, untuk menerbitkan cambahan benih kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, pada petang ni insya-Allah taala kita akan membicarakan sedikit tentang huraian suatu kitab yang asalnya kitab Arab yang diterjemahkan. Asalnya kitab Al-Haul Ikhtifa bi Zikral Maulid An-Nabawi yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Maliki Al-Hasani. Kemudiannya perbincangan kita pada petang ini lebih skopnya kepada menyelesaikan sedikit ataupun merungkaikan sedikit permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dalil-dalil untuk mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebahagian daripada masyarakat kita masih lagi mempunyai fahaman yang keliru tentang masalah hukum mengadakan majlis-majlis seumpama ini. Sebahagian daripada mereka menghukumkan kata sesat, menghukumkan kata bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap benda yang diadakan yang tidak wujud, tidak ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihukumkan dengan bid'ah. Maka wa kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah itu dalalah, hukum kata sesat. Wa kullu dalalatin, dan tiap-tiap kesesatan itu maka dia tu selayaknya tempat ialah di dalam api neraka, na'udzubillah. Jadi sebagai diskusi kita pada petang ini,
beberapa hujah, beberapa dalil yang didatangkan oleh almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang merupakan dalil ataupun hujah yang begitu baik untuk kita memahami tentang amalan yang kita amalkan selama ini, ataupun amalan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sebelum daripada kita, daripada kalangan ulama-ulama yang terdahulu, daripada orang-orang yang soleh, daripada orang yang dahulu daripada kita. Mereka melakukan ibadah, mereka melakukan sambutan seumpama ini adalah merupakan suatu ibadah, suatu sambutan yang mempunyai tempat ataupun yang punya sanad yang sahih, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang daripada para sahabat radhiyallahu anhum, yang datang daripada para ulama-ulama tabi'in sehinggalah kepada kita. Jadi sebahagian daripada mereka yang beranggapan bahawasanya mereka yang menyambut Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya seolah-olah menyambut Maulid Nabi ini seperti mana kaum Nabi Allah Isa alaihissalam menyambut kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah merupakan satu hujah ataupun merupakan satu tomahan yang tidak berasas. Dan kedengaran ada ulama-ulama, ada guru-guru yang mengatakan bahawasanya mengadakan majlis sambutan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kaum Nabi Allah Isa alaihissalam menyambut akan kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjawab persoalan-persoalan seumpama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab akan tomahan-tomahan seumpama ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadis, la tatruni kama atratil nasara ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatruni, jangan kamu memuji akan daku daripada perkara yang tak betul. Kalau nak puji aku boleh, tapi janganlah kamu puji kepada aku sampai melebihi, seperti mana kama ataratil nasara, seperti mana melebih puji oleh pokok Nasara, golongan Kristian, memuji Ibnu Maryam akan Isa bin Maryam, sehingga mereka mengatakan bahawasanya Nabi Allah Isa alaihissalam adalah merupakan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan pujian yang melampaui, pujian yang tak bertepatan dengan hukum syariat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana maklum bahawasanya para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah, bukannya anak Allah Subhanahu wa taala, bukannya orang yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri ingatan kepada kita supaya jikalau nak memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah sehingga melampaui seperti mana Nasara, seperti mana Kristian yang memuji akan Nabi Allah Isa alaihissalam, yang mengangkat martabat Nabi Allah Isa alaihissalam menjadi salah seorang daripada Tuhan yang tiga. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah, sesungguhnya jadi kafirlah mereka yang berkata, mereka yang beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itulah salah suatu daripada Tuhan yang tiga. Jadi orang Kristian, orang Nasara beriktikad bahawasanya Tuhan ni ada tiga. Satunya Allah Ta'ala, yang keduanya Maryam, yang ketiganya Isa bin Maryam, iaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini adalah merupakan akidah, pendapat, pegangan yang salah, yang bertentangan dengan hukum syariat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Maka selain daripada kita menaikkan martabat Nabi sehingga kepada pangkat Allah Ta'ala, maka pujilah dengan apa juga pujian, dengan apa juga perkataan yang menuju di atas keagungan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kata Imam Busairi rahimahullah ta'ala, dia kata fansub ila zati ma syi'ta min syarafin, maka nak bangsalah olehmu ila zati, kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, akan barang yang kamu kehendaki. Kamu pujilah, kamu kata eloklah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekehendak kamu, min syarafin, daripada kemuliaan-kemuliaan. Wansub ila qadri ma syi'ta min azami, dan hendak bangsalah olehmu, hendak sebutlah olehmu kepada qadarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta, barang yang sekehendak kamu, min azami, daripada kehormatan, daripada keagungan, daripada kemuliaan dan sebagainya, kamu sebutlah. Itu hak yang tak boleh sebut, sehinggalah mana kita menisbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu umpamanya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka barulah salah. Tapi selama-lamanya kita masih lagi beriktikad bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk, tetapi makhluk ciptaan Allah Taala yang paling agung, maka selama itulah tidak menjadi kesalahan bagi kita memuji dan memuja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok sedikit kertas yang ada depan ni, diskusi maulid. Tengok pada hujah yang pertama. Dalil yang mengharuskan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata bahawasanya memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu lambang, melambangkan satu kegembiraan dan kebahagiaan terhadap junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malah orang kafir, iaitu Abu Lahab, juga mendapat yang dengan kegembiraan ini. Jadi dia catat nombor satu, dia katanya, kata Al-Hafiz Syamsuddin Ibn Jazari menyebut dalam kitabnya, dia katanya, wa qad ruwiya Abu Lahab ba'da mautih finau. Jadi banyak kau tengok riwayat-riwayat hadis dalam Sahih Bukhari pun disebut tentang hadis ni, hadis riwayat daripada Urwah. Kau tengok dalam Sahih Bukhari hadis nombor 5101. Maka dinyatakan Urwah radhiyallahu anhu, dia kata Suwaibah adalah merupakan hamba pemerdekaan bagi Abi Lahab. Jadi Abu Lahab ni pada ketika diberitakan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudiannya terlalu gembira dengan berita yang disampaikan oleh sahayanya yang bernama Suwaibah Al-Mubashirah. Maka beliau Abu Lahab telah memerdekakan akan Suwaibah dengan sebab terlalu gembira dengan berita yang disampaikan oleh Suwaibah dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bahawasanya telah datang satu syair yang dibuat oleh Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasruddin Ad-Dimishqi. Dia katanya, iza kana haza kafiran ja'a zamuh bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata'anahu fi yaumi itsnain da'ima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadzannu bil abdi alladhi kana amruhu bi ahmada masuran wa mata muwahhidan. Katanya Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasruddin Ad-Dimishqi, dia katanya, jikalau adalah si kafir, iaitu Abu Lahab, yang telah datang cercaan Allah Ta'ala kepadanya, yakni di dalam suratul Masad,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ini adalah merupakan ayat yang diturunkan khusus bagi Abi Lahabin dan imra'atu yata istrinya Ummu Jamil yang senantiasa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ini terkenal seorang pemuka Quraisy dan merupakan orang yang paling kuat menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai daripada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi, dilantik menjadi nabi. Maka orang yang utama menentang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah Abu Jahal. Abu Jahal ini banyak melakukan perkara-perkara yang menyakiti baginda hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan isterinya Ummul Jamil juga. Banyak perkara-perkara yang dilakukan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Jamil ni pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan pada satu-satu jalan, maka Ummul Jamil telah mengumpulkan perkara-perkara yang menyakiti seperti duri-duri dan sebagainya. Kemudian diletakkan najis-najis pada tempat yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dengan Abu Jahal. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud mengerjakan ibadat sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernah Abu Jahal melemparkan najis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan sebab kesabaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibiarkan Abu Jahal hari demi hari menyakiti akan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah tatkala satu ketika sekembalinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada suatu peristiwa yang besar, iaitu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada kewafatan dua orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib yang sentiasa menolong dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mentasliahkan, menghiburkan akan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada Nabi pergi ke Taif, kemudian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif tidak diterima, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Dikumpulkan kanak-kanak berada pada kiri kanan jalan, melemparkan batu-batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga luka berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia berdarah bercucuran kerana terkena batu yang dilemparkan oleh penduduk Taif. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika berhenti. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kakinya yang berdarah. Kemudian Nabi mengangkat kakinya yang berdarah. Kemudiannya disapu darah tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang jika sekiranya setitik darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur pada bumi, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat bagi penduduk Taif. Kerana belas kasihan, sifat rahmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, walaupun Nabi dihina, walaupun Nabi dicerca, walaupun Nabi dimaki hamun, walaupun Nabi dipukul dan sebagainya, Nabi tetap bersabar. Nabi tetap kasih kepada umatnya. Nabi tetap sayang kepada umatnya. Sehinggalah Nabi mengelakkan daripada darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertitik pada bumi. Diangkatnya kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tak bertitik darah, kerana ditakuti
jikalau bertitik darah tersebut menyebabkan datangnya laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Abu Lahab yang mana senantiasa mencari jalan untuk menghancurkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi kembali daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kerana berlaku peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa yang mendukacitakan akan hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehilangan dua orang yang dikasihi, kemudian dakwahnya di Taif ditolak, tak diterima oleh penduduk-penduduk Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulah. Diperjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin pada satu malam. Sebelum daripada subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Mekah. Kemudiannya apabila waktu pagi, gelap-gelap hari lagi, Abu Jahal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ada berita baru ke hari ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, semalam aku telah diperjalankan oleh Allah Taala daripada Masjid Haram ni ke Masjid Aqsa. Kemudian aku naik ke langit. Kemudian aku terima ibadat semayang." Maka berkatanya Abu Jahal, "Pagi ni mu ada sini dah." Pada permulaan itu ketika dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak menunjuk di atas wajah ingkar. Dia bimbang, takut lagi Nabi tak berani dah nak cerita. Kalau sekiranya dia terus mengingkarkan perkhabaran yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya, malam jalan, pagi ni balik." Perjalanan kami biasanya sebulan pergi, sebulan balik. Macam mana kau ya Muhammad? Semalam pergi sebelum subuh, siapa dah di rumah ni? Siapa dah di Mekah? Maka Abu Jahal dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau sekiranya aku kumpulkan masyarakat Quraisy, kemudian mu cerita benda yang mu ceritakan aku munah tak?" Maka katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan tak ada masalah. Panggillah semua kaum musyrikin, kaum Quraisy Mekah ni, kumpulkan, aku akan beritahu perkara yang berlaku pada diri aku semalam." Maka dikumpulkan oleh Abu Jahal sekalian penduduk Quraisy. Kemudiannya apabila semuanya berkumpul, maka diperintahkan, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni, tolong ceritalah benda yang menceritakan aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya semalam aku telah diperjalankan oleh Allah Taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit yang ketujuh. Aku menerima ibadat semayang. Kemudian turun. Kemudian aku kembali ke Masjidil Haram pada pagi ni sebelum daripada masuk waktu subuh. Maka bila mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing melakukan perkara yang begitu memalukan, mereka menyorak, mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi sudah gila, Nabi sudah nyanyah, Nabi sudah tidak boleh dipakai lagi, kerana membawa berita yang tidak masuk akal bagi mereka. Sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Tabbat yada abi lahabin wa tab." Celakalah, binasalah Abu Lahab dan dua tangan. Celakalah dua tangan Abu Lahab, akan sebagai celaka, akan sebagai binasa. Maka Abu Lahab yang sejelas-jelasnya orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mati pada ketika berlakunya peperangan Badar. Mati Abu Jahal di tangan dua orang sahabat yang umurnya kurang daripada 15 tahun.
Dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bernama Muaz, seorang bernama Muawwaz. Ketika berlakunya peperangan Badar, seorang berada di kanan Abdurrahman bin Auf, seorang berada di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf. Kemudian berkata Muaz, "Ya ammi, wahai pak saudara, wahai pak cik, tolong cerita, tolong royak pada saya, siapakah Abu Jahal?" Maka katanya Abdurrahman bin Auf, dia kata, "Ada Abu Jahal. Kenal ada Abu Jahal tu orang bekeng. Orang hok pandai mana yang teknik perang dia tu pandai. Mana ada dengan dia?" Maka katanya Muaz, "Sesungguhnya hari ini aku akan balas dendam. Aku nak balas dendam." Sebab apa? Tanya Abdurrahman bin Auf. "Kerana beliau telah menyakiti kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tengok, budak umur 15 tahun tak sapa. Kerana kasih cinta dia tu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup berhadapan dengan musuh Allah Taala yang nombor satu. Kemudian di sebelah kirinya seorang lagi berkata, "Wahai ammi, wahai pak saudara, wahai pak cik, tolong beritahu saya yang mana seorang daripada kalangan tentera kafir musyrikin Mekah ni yang bernama Abu Jahal." Maka tanya lagi Abdurrahman bin Auf, kerana apa? Kerana dia telah menyakiti akan hati kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala berlakunya peperangan, maka apabila munculnya Abu Jahal, disyaratkan oleh Abdurrahman bin Auf akan kedua-duanya, Muaz dan Muawwaz ni, itulah musuh Allah Ta'ala yang utama, Abu Jahal. Maka kedua-duanya menerkam Abu Jahal seperti seekor singa yang kelaparan. Dua-dua menerkam, kemudian dua-dua berjaya membunuh akan Abu Jahal. Kemudian kedua-duanya berlari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, "Ya Rasulullah, kami telah berjaya membunuh Abu Jahal." Kata Muaz, "Aku telah berjaya membunuh Muaz." Kata Muawwaz, "Aku telah berjaya membunuh Abu Jahal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mata pedang kedua-duanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal inilah darah musuhnya, iaitu Abu Jahal, dan membenarkan perkataan dua orang sahabat yang kerdil, yang kecil itu, iaitu Muaz dan Muawwaz. Maka berakhirlah riwayat hidup Abu Jahal. Tetapi dengan sebab satu perkara yang diamalkan oleh Abu Jahal, ia telah menyatakan kesukaan dia itu dengan sebab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diberitakan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab telah memerdekakan Suwaibah al-Mubashshirah. Maka tatkala selepas daripada kematian Abu Jahal, maka sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhum daripada kalangan ahli keluarga bagi Abu Jahal telah bermimpi dalam suatu mimpi, dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada Suhail, di mana Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ia tak saudara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya, tatkala matilah Abu Lahab, aku telah tengok dalam mimpi aku. Aku tidur, tengok dalam mimpi aku, kemudian daripada pada setahun dah. Pada setahun aku tengok, aku jumpa akan Abu Lahab. Aku tengok Abu Lahab tu dalam keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran dia, dengan sebab dia menentangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Wahai Abu Jahal, bagaimana keadaan kau sekarang?" Maka katanya Abu Jahal, "Aku sekarang diazab. Aku keadaan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yaum itsnain." Malaikat dia kata bahawa azab seksa tu diperingankan daripada aku pada tiap-tiap hari Isnin. Tiap-tiap hari Isnin diazab, diringankan akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab
dengan sebab kegembiraan, dengan sebab dia memerdekakan akan Suwaibah yang telah memberi berita gembira tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya syair ni, dia kata famadzannu bil abdi, maka apakah sangkaan kau bil abdi dengan seorang hamba alladzi kana amruhu, yang adalah umurnya, sepanjang umurnya, bi ahmada masruran, dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suka, dia gembira, dia seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata muwahhidan, pada mati dan kadang mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala, mati dan kadang beriman kepada Allah, mati dan kadang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita nak kata seorang kafir yang mati dan kadang kekufuran, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diringankan azab pada tiap-tiap Isnin dengan sebab gembira dia tu dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kita nak kata dengan seorang yang beriman kepada Allah, dengan seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kasih cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu mereka ini akan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami ini daripada kalangan mereka yang beriman kepada Allah, dan mereka yang beriman kepada Rasulullah, dan mereka yang kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, dalil yang kedua, di atas kata kewujud, di atas kata dalil disunatkan kita mengadakan majlis sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabit pada nas bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu ketiga riwayat hadis daripada Abu Qatadah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaum isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu al-imam Muslim fi sahih fi kitab as-siyam. Jadi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhu, ditanya berkenaan dengan puasa pada tiap-tiap hari Isnin. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila datangnya tiap-tiap hari Isnin, bukan saja bulan Rabiul Awal, luar daripada bulan Rabiul Awal, tiap-tiap hari Isnin Nabi sentiasa berpuasa. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, kenapakah ya Rasulullah Tuhan berpuasa pada tiap-tiap hari Isnin? Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi, padanya pada hari Isnin, wulitu, dilahirkan akan aku, diperanakkan akan aku, wa fihi unzila alayya, dan padanya pada hari Isnin juga diturunkan wahyu kepada aku. Permulaan turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala iaitulah pada hari Isnin daripada bulan Rabiul Awal. Maka sebab itulah menunjuk di atas kesukaan, menunjuk di atas kesyukuran di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sendiri mengadakan suatu ibadah yang khusus untuk menyatakan kegembiraan di atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan di antara hujjah ataupun dalil mengatakan bahawa sunat kita mengadakan sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara yang berbeza, tidak menjadi suatu kesalahan. Kerana puasa itu bukanlah suatu perkara yang diwajibkan. Maka kita mengadakan majlis-majlis seperti mana yang kita adakan pada masa kita sekarang, mengadakan sambutan dengan kita menjemput
para tetamu-tetamu. Kemudian kita membaca sedikit qasidah-qasidah, madaih memujikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memujikan akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca sedikit daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membacakan nasak keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita membaca beberapa potong daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian kita membaca selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini merupakan perkara dituntut oleh syarak. Kemudian selesai daripada kita berselawat, kita mengadakan sedikit jamuan, memberi makan kepada mereka yang hadir ataupun mereka yang tidak hadir. Ini adalah merupakan tanda kasih, cinta, sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak menjadi suatu perkara yang bertentangan apabila suatu perkara itu dibilang baik, dibilang elok, tidak ada kecacatannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan perkara itu adalah perkara yang baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang mengadakan suatu sunnah, satu perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka bolehlah baginya pahala, dan ajru man amila biha, dan pahala bagi mereka yang mengamalkan, yang mengerjakan dengan suatu sunnah, suatu perkara yang baik. Waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengadakan akan sunnah, satu perbuatan yang jahat, suatu perkara yang tak elok, fa'alaihi wizruha, maka di atasnya dosa. Wa wizru man amila biha, dan dosa di atas mereka yang mengerjakan ataupun yang mengikut akan perbuatan jahat yang kita lakukan. Maka amalan yang kita laksanakan pada hari ini adalah merupakan amalan yang tidak ada pertentangan dengan hukum-hukum yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara lagi, mungkinlah waktu yang diberikan ini adalah merupakan waktu yang agak singkat. Jadi kalau kita nak membahaskan sehingga kepada 21 hujah dalil pada masalah sunat kita mengadakan majlis seumpama ni, memang tak cukup masa dah. Tapi kita ambil sebahagian-sebahagian, mudah-mudahan akan menjadi suatu kekuatan kita untuk kita melaksanakan, untuk mengadakan majlis-majlis seumpama ini. Walaupun maknanya sebahagian daripada mereka yang masih lagi belum faham tentang makna kelebihan-kelebihan kita mengadakan majlis seumpama ni, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, di antara hujah dalil kata sunat kita mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah." Qul, hendak katalah alimu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka dengan demikian itu, falyafrahu, maka nak sukalah alimu, nak gembiralah alimu, nak menyatalah kesukaan kamu di atas dua nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan fadlillah, limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah al-ilmu, seperti mana katanya Al-Hafiz Imam Suyuti rahimahullah taala. Dia kata akhraja Abu Syekh an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
telah mengeluarkan oleh Abu Syekh daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fil ayati, pada ayat. Mana pada ayat? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Maka katanya Abu Syekh, yang dimaksudkan dengan kata fadlullah itu ya al-ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu syar'iyah. Wa rahmatu, dan rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala itu dengan maknanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan akan engkau ya Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kasih sayang bagi sekalian alam. Maka yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, tidak mengutuslah oleh kami akan engkau ya Muhammad. Maka siapakah al-mursil? Orang yang mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang diutus? Yang disebut mursal. Mursal ini kena kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang mempunyai zat yang agung, yang mempunyai zat yang maha tinggi, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kehebatan, telah mengutuskan seorang hamba-Nya. Maka pastinya hamba yang diutuskan menjadi rasulnya juga adalah merupakan hamba yang agung, hamba yang begitu hebat, hamba yang begitu tinggi akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah al-mursa ilaih? Diutuskan kepada siapa? Lil alamin, bagi sekalian alam. Apakah utusan yang diutuskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Risalahnya ialah rahmah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, kita ini sebahagian daripada tanda-tanda menunjukkan di atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada curahan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian daripada keagungan rahmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ada sebahagian daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wasallam yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ini umat, kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka memahami apa juga yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa juga yang dibangsakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pastinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana dimuliakan para isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dimuliakan para ashab, segala sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dimuliakan segala nasab keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dimuliakan segala binatang-binatang tunggangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dimuliakan perkara yang berada di sekeliling kelana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan juga akan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jua, sama ada benda yang berakal ataupun benda yang tidak berakal, apabila dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dimuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagia kita ni menjadi umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Ta'ala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linas, adalah kamu adalah merupakan umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Jika dibandingkan kita dengan umat Nabi Allah Adam alaihissalam, maka jika dibandingkan kita dengan umat Nabi Allah Idris alaihissalam, jika kita dibandingkan dengan umat Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dan jika dibandingkan dengan
umat-umat Nabi yang terdahulu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini adalah merupakan umat yang paling mulia, umat yang paling hebat, umat yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menjadi umat yang terakhir yang dilahirkan di atas muka bumi, tetapi dengan sebab rahmat daripada Allah Taala mencurah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga umat-umat yang lain sebelum daripada memasuki syurga oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu daripada rahmat kasih sayang yang Allah Taala curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas kesukaan kita, kesyukuran kita di atas rahmat yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita, maka apakah salahnya kita mengadakan majlis umpama ini untuk menyatakan kesukaan kita dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya lagi tengok dalil yang kelima, itulah dia kata bahawa menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita berselawat dan mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal ini sangat dituntut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ini suatu amalan yang mana amalan ini adalah merupakan amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, apabila Allah Taala memerintahkan kita, terus dikhitabkan kepada kita. Seperti mana Allah Taala memerintahkan kita sembahyang, aqimus solah. Allah Taala khitab kepada kita mengeluarkan zakat, wa atuz zakah. Allah Ta'ala terus khitab memerintahkan kepada kita. Adapun pada masalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tidak terus khitab kepada kita, tidak terus menyuruh memerintahkan kepada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Ta'ala menyatakan dialah zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, yang mendahului akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahawa Allah Taala dan malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya barulah Allah Taala memerintahkan kita supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam majlis umpama ini, di antaranya adalah supaya untuk membangkitkan kita kasih cinta untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka yang tidak ataupun yang enggan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada umat yang tidak akan dapat memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Suatu riwayat menceritakan bagaimana satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha pada satu ketika, pada satu malam sebelum daripada waktu sahur, kemudiannya Aisyah menjahit pakaian. Di sisinya ada suatu pelita yang menerangi tempat yang mana dia sedang menjahit suatu pakaian. Tiba-tiba tiba-tiba jarum yang digunakan untuk menjahit tersebut jatuh. Bila jatuh, kemudian pelita yang digunakan terpadam disebab dengan hembusan angin yang bertiup pada waktu. Maka Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba mencari jarum tersebut, tidak diketemui jarum tersebut. Lalu tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk,
maka terpancar daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung yang mulia, sehinggalah ternampak jarum yang jatuh. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berjaya mengambil jarum tersebut, menjumpai jarum tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu anha memuji akan keelokan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sungguh agung, sungguh elok, sungguh cantik rupa kau ya Rasulullah, sungguh cemerlang wajah kau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, celakalah bagi mereka yang enggan melihat wajah aku di akhirat nanti. Binasalah bagi umatku yang tidak mahu melihat wajahku di akhirat nanti. Walaupun wajah aku ini wajah yang bercahaya-cahaya, yang bersinar benar, tetapi ada sebahagian daripada umatku yang enggan melihat wajahku. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Daripada kalangan umatmu yang tidak mahu melihat wajah kau ya Rasulullah. Maka katanya, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu daripada orang yang bakhil. Maka maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa dia orang yang bakhil ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitulah mereka-mereka daripada kalangan umatku yang mana apabila disebut namaku di sisinya, tetapi ia enggan untuk berselawat kepadaku. Maka mereka inilah golongan yang bakhil, golongan yang kedekut, golongan yang tidak akan dapat melihat zat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wal iyazabillah. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam golongan umat yang tak dapat memandang akan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, satu ketika duduk dalam Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudiannya Nabi naik di atas mimbar, kemudian Nabi baca amin. Lepas tu Nabi turun. Nabi turun duduk seketika, Nabi naik pula atas mimbar. Nabi baca amin. Lepas tu Nabi turun pula. Nabi turun duduk seketika, Nabi naik semula atas mimbar, Nabi baca amin 3 kali. Jadi perbuatan ni dilihat oleh para sahabat. Sahabat pelik kelakuan Nabi ni. Sebab apa ni? Yang Nabi naik tak baca apa-apa, amin, turun. Lepas tu naik pula, amin. Lepas tu turun. Lepas tu naik pula, amin, turun. Maka melihat keganjilan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ni ya Rasulullah? Peliknya kelakuan ni. Kami nak tanya, jadi kami pelik tengok kelakuan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang pertama tadi aku amin kerana datang wahyu kepadaku. Malaikat Jibril datang kepadaku menyatakan bahawasanya akan masuk neraka daripada umatmu yang apabila disebut namamu maka ia enggan untuk berselawat kepadamu. Maka kata Jibril, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatmu ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak aminlah olehmu ya Muhammad. Maka Nabi naik atas mimbar, amin, mengaminkan doa daripada Jibril. Yang mana Jibril minta supaya Allah Ta'ala menyelamatkan umat ini yang enggan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, datangnya lagi malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka daripada kalangan umatmu ya Muhammad yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Maka oleh itu aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemuliaan kau, dengan sebab keagungan kau ya Muhammad, bahawasanya umatmu ini diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amin olehmu ya Muhammad. Maka Nabi naik atas mimbar, amin. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada sebahagian daripada kalangan umatmu
apabila datangnya bulan Ramadan, enggan ia mengerjakan ibadat puasa, maka mereka ini akan dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka sesaat itu aku berdoa, kata Jibril kepada Allah Ta'ala, supaya umatmu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aminlah olehmu ya Muhammad. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar mengaminkan doa yang dibaca oleh malaikat Jibril alaihi salam. Inilah di antara kelebihan-kelebihan bagi mereka yang membaca selawat di atas Nabi SAW. Kerana selawat di atas Nabi SAW adalah merupakan di antara perkara-perkara, amalan-amalan yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setengah daripada amalan yang boleh menghapuskan akan dosa kita. Kerana sabda Nabi SAW, man shalla alayya marratan fala zambalah zarratan wa habbah. Barang siapa yang berselawat di atasku marratan sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu berat kita ni nak menyebut nama kekasih kita. Sedangkan Nabi SAW tatkala dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dikeluarkan daripada perut ibunya, maka Nabi kita SAW telah bersing. Bila Nabi SAW bersing, maka Nabi SAW mengucap Alhamdulillah. Maka jawab malaikat Jibril, Yarhamukallah. Maka jawab Nabi SAW, Yahdina wa yahdikumullah. Kemudiannya selepas daripada itu Nabi SAW bersabda, Ummati, ummati, umatku, umatku. Ketika masih lagi dalam keadaan bayi, Nabi SAW telah melihat umatnya, ummati, ummati. Demikianlah pada hampir saat kewafatan baginda Rasulullah SAW. Ketika hampir wafat Nabi SAW, datang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, apakah hajat engkau yang terakhir? Maka Nabi SAW menyatakan, apakah habuan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada umatku? Maka Allah Ta'ala, maka seketika malaikat Jibril bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang malaikat Jibril memberi khabar, berita kepada Nabi SAW, ya Muhammad, diberikan kepada umatmu sekehendak kamu. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan kepada umatmu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala hampir wafatnya Nabi SAW, Nabi menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Dan tatkala dibangkitkan akan Nabi kita SAW, tatkala Nabi kita bersujud di bawah aras, kemudian Nabi kita bermohon munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihitungkan manusia yang ada pada mahsyar pada waktu itu, yang sudah tidak dapat menanggung lagi azab sesaan berada di pada mahsyar. Maka apabila bangkit daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Taala perintah kepada Nabi SAW bangkit, maka perkataan yang terpancur yang keluar daripada Nabi SAW iaitu ummati, ummati, umatku, umatku. Maka kita ni umat Nabi SAW nak berselawat kepada Nabi satu kali pun terlalu berat di atas lidah kita. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, man shalla alayya marratan, barang siapa yang berselawat di atasku sekali, fala zambalah, maka tidak ada jenis dosa bagi dia, akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zarratan, walaupun sebesar zarrah, wala habbatan, dan sebiji sawi pun tidak ada dosa bagi mereka yang benar-benar ikhlas memuja, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana masa kita masa yang terhad, jadi insya-Allah taala jika ada kesempatan pada waktu yang lain
kita lebih memperbanyakkan lagi menyatakan akan hujah-hujah di atas mengadakan majlis-majlis seumpama ni. Jadi alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini dapatlah kita mengambil sedikit ataupun berkongsi sedikit ilmu yang berkaitan dengan dalil untuk mengadakan majlis sambutan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita laksanakan ini akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang utamanya insya-Allah taala perkara ini akan mendapat syafaat daripada baginda kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada syafaat yang paling besar, tidak ada syafaat yang paling agung di akhirat nanti, iaitu syafaat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada majlis umpama ini adalah menjadi umat kecintaan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat radhiyallahu an, "Wahai sahabatku, kamu tahukah siapakah yang paling hebat imannya, yang paling mulia imannya, yang paling agung imannya?" Maka berkata para sahabat radhiyallahu an, "Mereka itulah nabi-nabi dan rasul-rasul ya Rasulullah." Maka Nabi SAW menyatakan, tidak, mereka itu sudah pasti orang yang mulia, kerana mereka telah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu malaikat ya Rasulullah, katanya para sahabat radhiyallahu an. Maka Nabi SAW menyatakan, tidak, bukan malaikat. Malaikat itu merupakan Rasulullah. Mereka sudah pastinya beriman kepada Allah dan sudah pasti mempunyai keyakinan kepada diri itu. Kalau begitu kami ya Rasulullah, kami yang paling agung imannya kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau sudah pasti, kerana engkau bersama-sama dengan aku, engkau sentiasa bersama dengan aku, engkau melihat aku. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum diam seketika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang yang paling agung imannya, orang yang paling hebat imannya, ialah golongan umatku yang datang selepas daripada kewafatanku, yang terbentang di hadapannya Al-Quranul Karim, yang tak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjabat tangan dengan aku, tetapi mereka beriman dengan aku, mereka yakin dengan aku, mereka kasih kepada aku. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk dalam golongan umat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar telah dulu untuk perbincangan kita pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat daya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang baik itu datang daripada kelemahan diri, mana yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang silap itu datangnya daripada sifat kelemahan hamba yang dhaif. Jadi sekadar itulah dulu aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.